Hari ini rakyat semua celik. Jalan raya memang perlu ada. Ini bukan jalan raya UMNO punya, ini jalan raya rakyat punya. UMNO ni macam basikal, kita ni macam motosikal. Kena beza. Cuma satu pengangkutan untuk kita menyampai matlamat dan cita-cita. Apa cita-cita kita? Macam saya cakap tadi, dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Itu cita-cita kita. Bukan kita nak sewenang-wenangnya. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab kerajaan Negeri Selangor telah membuktikan setiap anak yang lahir selepas kita memerintah kerajaan, menjadi kerajaan di Negeri Selangor, setiap anak yang lahir selepas Mac 2008, anak itu telah dibukakan satu akaun tabungan amanah sebanyak RM100. Apabila anak itu dewasa dan mencapai usia 18 tahun dan layak untuk memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi, maka anak-anak tersebut mendapat wang sebanyak yang cukup untuk beliau mendaftarkan diri. Tak pening kepala dah. Hari ini apabila selepas setiap kali keputusan SPM keluar, mak bapak semua macam ni. Nak kata demam, tak demam. Seram sejuk tak ada, suam-suam kuku. Apa mereka buat? Yayasan Melaka sepatutnya membantu tabung pendidikan anak-anak, tapi mereka tidak turun untuk bantu mana-mana anak-anak yang keluarga yang bermasalah untuk hantar anak belajar di mana-mana pusat pengajian tinggi dalam negara. Tak ada. Buat dia je. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bercakap ini adalah untuk memberi kesedaran. Bukan untuk kita nak cakap suka-suka, nak mengata UMNO dan Barisan Nasional. Tidak. Sebab apabila kita ada kesedaran, baru kita boleh melaksanakan perubahan. Kalau kita tidak ada kesedaran, kita sekadar datang sini serupa macam kita tengok Raja Lawak. Kita ketawa berdekar-dekar, pensyarah, kita punya penceramah, kita ketawa. Akhirnya menjelang pilihan raya, kita tidak boleh membuat apa-apa keputusan. Kita masih lagi terus dijajah oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kalau dulu kita dijajah oleh bangsa asing, tapi kali ini bangsa kita menjajah kita. Kita perlu melakukan satu perubahan. Sebab itu saya minta majlis mengumumkan ketibaan yang berhormat Saudara Lim Sin Tiong Him, Ahli Parlimen Kota Melaka. Jadi kita minta supaya kesedaran ini tuan-tuan panjangkan. Tuan-tuan sukarela mendaftar. Sumbangan tenaga ni dia tidak kira umur. Yang perempuan boleh mendaftar untuk menjadi ejen culaan undi. Yang lelaki, pakcik, makcik boleh jadi ejen. Tak ada masalah. Kita alu-alukan penyertaan semua peringkat, supaya apabila kita turun bertemu dengan rakyat, mereka melihat wajah-wajah ikhlas yang mahukan perubahan. Dia kata, alamak pakcik ni dah uzur pun datang sanggup berkempen. Alamak pakcik ni tinggal rumah, sanggup datang berkempen untuk memastikan supaya suara isi hati kita dapat kita sampaikan di peringkat Dewan Undangan Negeri Melaka. Ini perkara yang paling penting. Inilah peluang kita untuk kita melaksanakan banyak perkara. Sebab UMNO dan Barisan Nasional dia akan pegang satu perkara sampai sekarang, iaitu perkauman. Jadi dia akan jumpa orang Melayu, dia takutkan Cina kononnya nak ambil alih Melaka, Cina nak ambil alih Malaysia. Tolonglah, negara kita ni raja berperlembagaan. Kalau betul Cina nak ambil alih, DAP dah keluarkan Pulau Pinang dah daripada Malaysia. Tak boleh.
Dulu kau sukun jadi menteri, ketua menteri Pulau Pinang. Kau sukun tu bukan Melayu, Cina. Kita menghormati pilihan. DAP menang kursi banyak dekat Pulau Pinang. Dia layak menjadi ketua menteri. Kita Pakatan Rakyat sokong. Kedah, PAS menang kursi banyak di Kedah. Menteri besar datang daripada Kedah, kita sokong. Kelantan, memanglah Tok Guru ni ada, kita sokong. Kena Selangor, PKR, Parti Keadilan Rakyat menang kursi lebih banyak, PAS sokong, DAP sokong. Beza. Tapi di Pulau Pinang ketika gerakan dan MCA jatuh teruk pada tahun 1999, UMNO ada 12 kursi ketika itu. Dia tak bagi UMNO menjadi ketua menteri. Gerakan juga menjadi ketua menteri. Dia membawa aspirasi rakyat ke? Tidak. Sebab tu dia cerita pasal keadaan di kampung Buah Palu. Kononnya kerajaan DAP zalim terhadap peniaga-peniaga Melayu. 12 gerai yang dirobohkan, 4 gerai Melayu, 2 gerai India, selebihnya gerai orang Cina. Dia tak cerita gerai orang Cina yang kena guntur. Dia cerita gerai orang Melayu yang kena guntur. Kampung Buah Pala tu, geran tu, tanah itu telah diberikan oleh kerajaan terdahulu, kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Tiba-tiba dia kata kerajaan Pakatan Rakyat tidak menjaga hak dan kepentingan rakyat. Mana ada? Ingat senang ke urusan tanah? Jadi sebab itu utusan Malaysia TV3 Berita Harian merupakan alat propaganda jahat yang dipergunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sampai ketua Kesatuan Pekerja-Pekerja Wartawan utusan Malaysia digantung kerja kerana dia kata disebabkan ketua pengarang ini menapis berita benar yang ditulis oleh wartawan-wartawan yang berkhidmat mengikut etika kewartawanan, digantung kerja. Akhirnya keputusannya utusan Malaysia rugi dengan teruk. Sebab apa? Hari-hari main isu Melayu. Bila menentang raja, main isu raja. Kita tak pernah pun. Kita, yelah Melaka memang tak ada raja. Tetapi kita tahu, kita menghormati institusi raja. Sebab itu, dalam Pakatan Rakyat, perkara pertama yang paling dipersetujui, perkara pertama, apa yang dipersetujui oleh ketiga-tiga pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat, apa perkara yang dipersetujui? Ialah perlembagaan Malaysia. 17 perkara dalam perlembagaan Malaysia tidak boleh diubah walau sedikit pun. Perkara tentang agama rasmi, tentang bahasa Melayu, tentang banyak, tentang hak keistimewaan orang Melayu. DAP sign, PAS sign, Keadilan sign. Kita buktikan, kita zahirkan kejujuran dan keikhlasan untuk kita memperjuangkan rakyat. Kita zahirkan. Tapi hari ini kita nak tanya, UMNO, MIC, MCA ada buat tak? Tak ada. Ada buat untuk menandatangani bahawa jika mereka tunduk kepada tuntutan rakyat, perkara 17 perkara ini, 17 perkara ini mereka tidak akan ubah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya suka mengambil kesempatan untuk beri ingatan kepada diri saya melalui pengalaman saya. Saya pernah bertanding pilihan raya tahun 2004 di kawasan Dun Bupat. Mungkin orang Jasin kenal saya. Saya pernah bertanding. Dulu kawasan ni tahun 2004 sahabat saya Jayatas juga bertanding. Kita tak marah. Kita cakap kita mesti zahirkan kejujuran dan keikhlasan kita kalau betul-betul kita ingin membuat perubahan. Sebab itu UMNO dan Barisan Nasional, bagi saya dengan pengalaman saya
Kalau mereka datang bertemu dengan saya, bercakap soal ingin membawa perubahan, bercakap soal ingin melaksanakan perubahan, saya cakap dengan dia beginilah, kamu mati dan kamu hidup balik, saya pun tak akan percaya. Kalau kamu cakap 10, 12, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, saya pun tak akan percaya. Sebab kamu telah dididik, kamu telah ditarbiyahkan, kamu telah didirikan sifat insaniah kamu itu kepada material, kepada mata benda. Oh, aku kerja untuk UMNO, aku boleh dapat macam ni. Aku kerja untuk UMNO, aku boleh dapat pakai ni. Aku kerja untuk UMNO, aku boleh semuanya kerana UMNO belaka. Jadi sebab tu saya tidak akan percaya. Jadi saya minta, kalau ada pengundi-pengundi yang hadir pada malam ini, kalau mereka menghulurkan bantuan dan kamu ambil, jangan kamu biarkan.